Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita bersua kembali di surau kita untuk kita sambung perkongsian dan pengajian kita daripada surah Al-Baqarah, pentafsirannya, di mana pada sesi yang lalu kita telah menghabisi ayat yang ke-29. Telah beberapa siri. Dan pada malam ini insya-Allah ta'ala kita akan masuk ayat yang baru. Di mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Ayat ni bila saya jadi imam saya sering membacanya. Ya. Kerana ayat yang terawal daripada surah Al-Baqarah memang kita hafal lah, ya. Atau kalau saya semayang bersendirian pun saya suka membaca ayat ini, ya. Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa iz qala rabbuka, wa makna dan, iz qala ketika mana telah berkata, iz ketika mana, qala telah berkata, rabbuka oleh Tuhan kamu, lil malaikati kepada malaikat-malaikatnya. Ya. Malaikat ni plural. Kalau satu, malak, angel. Kalau ramai, malaikah, angels. Kita bahasa Melayu kalau satu, malaikat. Kalau banyak, malaikat-malaikat. Sebenarnya malaikat tu dah banyak. Patut kita kena kata malak, baru malaikat. Tak apalah kan bahasa Melayu. Kadang-kadang kita ambil perkataan daripada bahasa lain, kita tak ambil betul-betul ikut dia punya standard. Itu biasa, ya. Tak apalah kan, buat macam mana kan. Tahu-tahu benda tu dah berlaku, takkan nak ubah kot. Susah tak, ya. Dia tak ada apa-apa masalah pun, ya. Macam kita kata malam Lailatul Qadar, Lailatul tu dah malam, patut kita kata malam Qadar, malam Qadar, itu yang tepat. Kita kata malam Lailatul Qadar. Tak apalah kan. Banyak tuan, dia bahasa Melayu dia tak berapa nak ni lah. Dia ambil perkataan pasal kita ada slot, dipanggil bahasa serapan atau bahasa pinjaman. Memang kita ada ambil perkataan-perkataan daripada bahasa-bahasa lain lah, bahasa Arab lah terutamanya. Dan hal yang berkaitan dengan agama, bahasa Inggeris dalam hal yang berkait dengan teknologi. Jadi kadang kita ambil perkataan saja, maksud kita tak ambil. Kadang kita ambil perkataan dan maksudnya, tapi maksud dia yang sebenar kita tak ambil. Macam itulah cerita dia. Itu tuan-tuan belajar dalam bahasa, ya. Kita di sekolah belajar bahasa Melayu, sekolah rendah, sekolah kebangsaan, SPM wajib ambil bahasa Melayu. Apa-apa aliran pun, aliran sastra ke, aliran sains ke, bahasa Melayu teras.
Pergi UST pun tuan-tuan wajib ambil bahasa Melayu lagi. Kurang-kurang 1 semester. Saya tak tahulah di institusi lain, tapi di UIA saya dululah zaman degree dulu memang wajib ambil bahasa Melayu 1 subjek. Selama 4 bulan, 1 semester. Belajar lagi bahasa Melayu. Ya. Lepas tu dah tak belajar pagi kan. Ya. Dan saya pernah mengajar bahasa Melayu di pusat tuition, 2 pusat tuition di Sungai Buloh. Ni dululah masa saya mula-mula pergi ke Sungai Buloh. Masa tu saya adalah mengajar 1-2 surau pasal baru jadi ustaz kan. Jadi saya malam-malam banyak masa free, saya mengajar di pusat tuition. Ya. Saya ajar subjek pendidikan Islam dan saya ajar juga subjek bahasa Melayu. Saya ajar subjek bahasa Melayu. Tuition top juga tu di Bukit Ramang Putera, bukan kecil-kecil anak. Bukit Ramang Putera tu dia punya sekolah kebangsaan, sekolah harapan negara, sekolah integrasi ya. Sekolah yang top juga lah kan. Budak-budak atau anak murid kita memang yang hebat-hebat lah. Ya. Jadi pengurusan tuition tu diambil saya sebab dia tengok saya punya bahasa Melayu daripada zaman sekolah, zaman universiti memang skor lah. Walaupun saya bukan guru bahasa Melayu, sebab saya tak ambil bidang tu dulu, tapi kita ada kelayakan juga lah nak mengajar bahasa Melayu. Lepas tu kita start study balik, belajar balik. Jadi kita tahu sikit sebanyak lah bahasa-bahasa Melayu ni. Tapi itu cerita 15 tahun dulu lah. Sekarang dah tak mengajar, dah lupa balik lah grammar-grammar, tata bahasa apa semua. Tapi asasnya tu kita tahulah. Baik. Dan ketika mana telah berkata oleh Tuhanmu kepada malaikat-malaikat ni, ini sesungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan fil ardi di atas muka bumi khalifah, yakni khalifah ya. Orang yang akan memakmurkan bumi ini ya. Orang yang akan menguruskan dan hidup, orang yang akan hidup dan menguruskan bumi ini. Macam itulah makna khalifah. Khalifah ni asal makna pengganti ya. Baik. Lalu qalu, mereka berkata, yakni malaikat, ataj'alu fiha, adakah kamu ingin menjadikan padanya, yakni pada muka bumi itu, may yufsidu fiha, orang yang akan merosakkannya, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah-darah ya. Dima plural kepada dam. Dam mana darah lah ya. Dima darah-darah. Wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu, bertasbih, bihamdika ya, dengan kepujianmu, wa nuqaddisu lak, dan kami mensuci kamu ya. Mereka kata kami bertasbih kepadamu dan mensuci kamu. Mereka pun berzikir pada Allah dengan bertasbih dan mensucikannya, mengagung-agungkannya ya. Memang itu prinsip zikir ya. Bukan sekadar menyebut nama Allah, tapi mengagung-agungkannya, membesar-besarkannya, mensuci-sucikannya ya. Nabi SAW dia tak berzikir Allah, Allah, Allah ataupun Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kita takkan dapati dalam mana-mana hadis Nabi practically the prophet did so. Memang tak ada ya. Nabi akan berkata subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Kerana prinsipnya begitu. Soal nak sebut, boleh sebut, itu khilaf lah, sebab tu ulama khilaf. Boleh tak kita berzikir dengan isim mufrad? Isim mufrad ni hanya menyebut nama Allah secara single. Sebagai ulama mengharuskan, sebagai ulama tidak mengharuskan. Sebagai ulama kata tak boleh, tak wajib katanya. Nabi tak buat begitu. Tapi semua kata boleh, pasal dia nama Allah. Adalah alasan masing-masing. Ala kulli hal, the best ialah seumpama apa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan malaikat juga bertasbih kepada Allah ya.
Malaikat juga mensucikan Allah dan mengagung-agungkannya. Kerana itu prinsipnya. Allah Ta'ala suka diagung dan disucikan. Ya. Baik. Tapi ada sebahagian golongan dia go further, dia lebih sikit. Dia kata zikir afdal Allah Allah. Itu lebih dah tu. Kalau kata harus okey lagi kan. Ini dia kata zikir afdal Allah Allah. Zikir orang awam ni la ilaha illallah. Naik makam tinggi sikit illallah saja, illallah. La ilah tak sebut dah. Illallah saja. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube, di Facebook. Sebahagian duk mengajar juga. Mengajar juga. Mungkin bukan di sini atau di tempat kita, tapi di negeri-negeri yang lain. Ada yang kata begitu. Saya seriously saya tengok. Ini zikir hak special lah orang tarekat ke tasawuf. Jadi orang yang bukan ahli zikir, awak tak belajar, awak tak amalkan, tak payahlah condemn dia kata. Tapi ini yang ada dalam tasawuf apa gitu gini. Mula-mula la ilaha illallah. After that illallah. Itu makam tinggi sikit lah. After that Allah. After that who. After that no sounds. Makam tinggi sekali lah. Dah kita rapat dah dengan Allah. Kita dengan Allah tu macam dah very close. Dekat sungguh kan. Hingga tak ada gapo-gapo dah dia kata. Tak ada apa-apa dah. Nak sebut apa lagi? Kan? Kepala dia ingat Allah aja. Tinggi mana makam awak nak banding dengan makam Nabi? Tak ada zikir dia mesti begitu. Qala, Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Ayat ini tuan-tuan, ayat yang pertama yang menyebut tentang Nabi Adam alaihi salam. Ya. Tak kala Allah Ta'ala ingin menciptakannya. Tak buat lagi, baru nak buat. Dan ini juga ayat pertama yang Allah Ta'ala sebut dia bercakap dengan malaikat-malaikat ni. Dan of course lah, ini ayat pertama yang menyebut makhluk itu, yakni malaikat. Ya. Di mana 29 ayat sebelum pada ini tidak ada perkataan ini, malaikat tak ada. This is the first word. Inilah perkataan yang pertama. Dan selepas daripada ini kita akan berjumpa lagi perkataan itu daripada satu ayat pada satu ayat yang lain. Daripada satu surah pada satu surah yang lain. Karena perkataan malaikat dalam Quran Allah Ta'ala sebut tak kurang daripada 88 kali. 88 times. Orang Arab kata samaniyatu wa samanuna marrah. 88 kali. Agak banyak berbanding dengan perkataan-perkataan yang lain. Ya. Sebab itu ulama-ulama khususnya ahli sunnah wal jamaah sepakat bahawa beriman kepada malaikat adalah wajib. Dan sesiapa yang mengingkarinya kharaja anil millah. Dia terkeluar daripada agama. Terbatal imannya. Ya. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tuan-tuan buka dalam buku hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang kedua itu yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Umar Al-Khattab. Nawawi tuan-tuan dia susun buku hadis 40 tu cantik aja. Daripada satu hadis pada satu hadis, daripada satu hadis daripada satu hadis. 40 hadis ya. Imam Nawawi pun tak adalah menguraikan hadis itu, dia semata-mata hadis. Dia bab mari. Dan dia kata ini adalah hadis madaril Islam. Fundamental of Islam. Mana hadis yang paling penting sekali dalam agama. Hadis yang merangkumi agama keseluruhannya. Di mana kalau kita belajar 40 hadis ni, faham betul-betul, hadam betul-betul seumpama kita belajar keseluruhan agama kita dari sudut ya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya, kriterianya. Betul. Itu tujuan Imam Nawawi buat mari 40 hadis tu.
Hadis ada puluh ribu, ratus ribu tuan, tapi buat apa dia main 40 ni saja? Kerana hadis ni merangkumi keseluruhan hak-hak awal agama, merangkumi akidahnya, ibadahnya dan akhlak sama sekali. Hukum hakam agama secara umumnya, ya, wahyu lah secara keseluruhan duduk dalam hadis 40 Nawawi tu, ya. Dan hadis yang kedua, dia buat mengenai hadis tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Merujuk pada hadis Umar Al-Khattab itulah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Jibril datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, ya, dalam bentuk manusia, dalam rupa manusia lah. Kerana malaikat-malaikat ni tuan-tuan, dia makhluk ghaib, ya. Orang biasa tak boleh lihat dia dalam bentuknya yang asal, melainkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya. Nabi boleh tengok malaikat dalam bentuk dia yang asal. Tu pun tak banyak nas yang diriwayatkan. Macam Jibril, Nabi hanya melihatnya 2 kali dalam bentuk dia asal. Pertama ialah ketika balik daripada Gua Hira lepas Iqra tu, kan? Tu Nabi takut berselimut tu, dia nampak Jibril penuh langit. Ra'aituhu munhabitan minas sama' sadan azama khalqihi bainas sama'i wal ard. Aku lihat Jibril duduk besar daripada atas sampai ke bawah, memenuhi ruang antara timur dan barat, penuh langit tu, besar lah kan. Mau tak takut dia? Dah lah kat Gua Hira dah berjumpa, balik tengah jalan jumpa lagi. Itu kali pertama Nabi tengok Jibril dalam bentuk dia yang asal. Tu pasal Nabi balik, dia berselimut, takut betul tuan. Orang ni kalau sampai takut berselimut tu, kira takut sungguh lah. Tuan-tuan pun tak sampai takut macam tu. Bila masa tuan-tuan dalam kehidupan tuan-tuan yang tuan-tuan betul-betul takut? Ada? Saya tak ada lagi setakat ni. Adalah takut sikit-sikit tu ada, tapi takut macam Nabi takut tak ada lagi. Tuan-tuan bayanglah, Nabi duduk di Gua Hira seorang-seorang, datang lembaga tak bagi tahu siapa, suruh Iqra saja. Kan? Nabi lari balik, tunjuk pula wajah yang asal. Mau tak takut kawan tu? Oh, kalau kita si pensan silap. Ya. Tengok. Apalah Allah Ta'ala buat begitu tak? Sian Nabi. Memang sebab after this awak akan menghadapi benda-benda yang berat. Jadi Allah Ta'ala bagi. Macam kita lah tuan-tuan. Saya guru sekolah rendah. Budak-budak ni ada kala kita puji, ada kala kita seronok-seronok. Tapi orang soal, kita kena marah juga dia. Kenapa? Budak ni kalau duduk okey aja, bagus aja, baik aja, nanti jiwa dia tak kuat. Sekali-sekala kita kena marah juga dia. Kena tegur juga. Bahkan kena tengking juga supaya kerohanian dia jadi kuat, mental dia tu. Ini yang diamalkan di ketenteraan. Tentera tu duk, bukan kita maki hamun, duk nak kuatkan mental tuan. Fizikal nak kuat lah, mental nak kuat juga. Tengok orang panglima cakap dengan tentera-tentera dia macam mana. Ada cakap macam kita? Tak ada. Betul. Dia mental nak kuat. Ya. Jadi ia satu isyaratlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa after this kau akan menghadapi dugaan yang getir. Allah Taala bagi hak ni lah. Bagi hak berat. Balik selimut kawan tu. Ya tak? Sekali. Kali kedua ialah ketika Isra' dan Mi'raj, sama juga. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Allah Ta'ala memperlihatkan Jibril dalam bentuknya yang asal di Sidratul Muntaha. Masa Isra' Mi'raj lah nak cerita begitu. Jadi 2 kali Nabi tengok Jibril. Punyalah 23 tahun Nabi duk terima wahyu daripada Jibril, dia tengok betul-betul Jibril rupa asal 2 kali je. Adapun dalam bentuk-bentuk yang lain, terutama dalam bentuk manusia, banyak kali. Dan bukan hanya dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dah dalam bentuk manusia, dia boleh juga dilihat oleh orang lain dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Umar Al-Khattab, dia nampak Jibril datang jumpa Nabi, dia tak tahulah Jibril. Kan? Jibril datang jumpa Nabi, tanya Nabi. Hak tadilah. Antara Nabi Jibril tanya ialah mal iman ataupun akhbirni anil iman. Boleh tak mu ceritakan aku apa itu iman? Jibril tanya Nabi tu. Nabi pun jawab, al imanu
tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Duk hati aja. Ya. Lepas tu dia tanya Islam pula, lepas tu dia tanya ihsan pula, lepas tu dia tanya tanda-tanda kiamat. Akhbirni anis sa'ah, boleh beritahu aku tentang kiamat. Nabi kata mas'ul bi'alam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Mana mu lebih tahu daripada aku. Sahabat tak tahu, antara Umar periwayat hadis tu, dia tak tahu siapa. After Jibril dah beredar, Nabi dah bagi jawapan, baru Nabi kata, atadruna manis sa'il, kamu tahu tak siapa yang datang tanya aku tadi? Sahabat kata, la. Nabi kata, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril yang mendatangi kamu untuk mengajar agama kamu. Jadi sahabat nampaklah kan. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas masa perang Uhud, dia nampak malaikat. Ya. Ada riwayat Aisyah juga nampak, tapi dalam bentuk manusia lah. Tapi Allah Ta'ala alam lah. Adalah individu tertentu yang nampak bila dia dalam bentuk manusia. Adapun dalam bentuk yang asal, Allah Ta'ala alam, kita tak dapatilah dalam nah-nah yang ada sahabat melihat malaikat dalam bentuk yang asal. Nabi ada. Sebab itu majoriti kata malaikat ni dalam bentuk manusia, sahabat boleh tengok hak mana yang sampai riwayat kepada kita. Kalau tak sampai riwayat, kita tak boleh kata lah. Ya tak? Kalau ada hadis, sahabat sekian lihat, maka kita kata ada. Of course lah, Rasulullah SAW sendiri, dia tak banyak beza dengan perkara gaib yang lain macam jin, macam syaitan, iblis dan seumpamanya. Majoriti berpendapat bahawa kita tidak boleh melihat mereka dalam bentuk yang asal. Ya. Melainkan jika mereka bertukar ke dalam bentuk-bentuk yang lain seperti manusia. Adalah teori-teori tertentu, kerana benda ni ulama khilaf. Ada yang kata tak boleh tengok langsung. Ya. Ada yang kata boleh tengok tapi hanya pada zaman Rasulullah. Ya. Lain pada zaman Nabi tak dapat dah tengok syaitan ni, iblis, jin ni tak boleh tengok dah. Adalah teori-teori tertentu yang saya lihat dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama bahasa pada hadis-hadis Nabi yang ada. Ya. Macam ulama nama dia Asy-Sya'bi, dia ada buku Al-Marjan fi Bayan Ahkamil Jan. Itu buku cerita tentang alam gaib lah, jin. Abdul Karim bukan Zaidan, Abdul Karim Ubaidat, dia ada buku juga jin atau syaitan fi du'il kitab wa sunnah, menurut Al-Quran dan sunnah. Ya. Kerana makhluk-makhluk gaib seumpama ini, maklumat yang kita dapat daripada sumber-sumber seperti boleh jadi daripada pengalaman tertentu, cakap-cakap tertentu, petua-petua tertentu, cerita-cerita orang tu tertentu, itu tak tahu betul atau tidak. Dan unfortunately memang most of that kita tak boleh nak beriman atau percaya sangat pasal benda gaib. Tapi kalau Quran dah hadis Nabi, 100% confirm. Ya, memang itulah. Dan bagi saya sebenarnya, untuk kita tahu benda-benda seumpama ini memadai dengan nas saja. Dan kita tak perlu tahu banyak pun. Orang beli buku bercakap dengan jin, ni tebal buku kan. Boleh baca sebagai bahan bacaan, tapi jangan percaya pula. Sama juga kalau orang merawat orang dirasuk atau seumpama dia sembah-sembah apa. Tapi kalau Quran dan hadis Nabi, confirm lah. Kerana itu wahyu. Benda gaib, kalau wahyu, jelas. Ya. Jadi, sama dalam hal tadi, macam dalam konteks masa ni, macam seorang ulama Mesir, nama dia Wahid Salam Bali. Ya. Dia seorang ulama dan pada masa sama dia perawat penyakit-penyakit mistik di Mesir. Ya. Dia antara orang yang kuat berpegang dengan Quran dan hadis serta sunnah Rasulullah SAW. Dia ada dua buku yang best kita baca dalam bab jin, syaitan dan iblis, dan sihir juga. Dan saya baca kedua-dua buku itu. Ya, dia tak lari daripada Quran dan hadis Nabi, baik dari sudut kepercayaan dan amalan juga. Ya.
yang agak tak sama lah dengan sebahagian, ya, pertama yang ada di tempat kita kan. Saya baru ni pergi satu rawatan Islam, ya. Orang ajak kita pergi lah, pasal kawan tu dia, orang ajak saya pergi je, ya. Dia sakit leher, so nak check lah kan. Saya pergi tengok rawatan Islam sembok, okey ni pergi. Alang-alang kawan masuk, saya pun masuk juga lah. Kawan settle, ya. Lepas tu saya lah pula kan, dia baca ayat Quran, okey lah baca ayat Quran, okey. Dah rawatan Islam, takkan nak baca jampi serapah kot, baca ayat Quran lah kan, okey lah kan. Lepas dia baca ayat Quran tu, dia cakap dengan saya, sikit aku awak, dia kata ni, awak ni kena buat kat orang ni. Aduh. Saya pun kata kat dia, saya kata, Ustaz, saya ni ada penyakit, saya accident dulu, discogenic disc. Saya baru buat rawatan di hospital swasta di Kuala Lumpur, diam terus. Ada dia kata saya kena buat kat orang, ya. Macam bomoh pula, ya. Bismillah. Tu yang dulu di Johor kena cas sampai 12,000 tu. Bila dah kena 12,000 dah bayar, baru kalut, ya. Dah orang cari makan aja, tak apalah kan, tapi nak berhati juga lah, ya. Baik. Jadi bahasa Melayu pun ada jual buku tu. Betul, kalau nak dapat pengetahuan lah, ya, dan ilmu yang betul berkenaan dengan alam ghaib, syaitan, iblis, jin, hatta dari sudut rawatan-rawatan seumpama ini, tuan-tuan beli buku tu, Wahid Salam Bali. Ada cetakan Melayu dan dijual di Shopee tak silap saya. Tuan-tuan boleh beli saja dan tuan-tuan baca, ya. Dua buku tu saya tak tahulah yang sihir tu ada Melayu atau tidak, tapi yang Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan, pelindungan manusia daripada jin dan syaitan, itu ada dalam bahasa Melayu. Boleh cek kat Shopee. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu dalam 400 muka surat di bawah itu. Dan saya ingat itu buku yang terbaik dalam market, ya, dibandingkan dengan buku-buku yang lain, ya. Baik. Jadi kalau dia dalam bentuk manusia, balik pada tadi. Jadi malaikat ni tak boleh ditolak ataupun tidak diterima kewujudannya, wajib beriman. Dia rukun iman ni tuan-tuan, dia bukan macam matematik. Rukun iman ada 6, kalau kita tak beriman 1 ada 5 lagi kot, okey lah kan. Rukun iman tak, tuan-tuan tolak 1 dia terbatal semuanya. Dan bila Jibril tanya Nabi apa itu iman, Nabi kata pertama kamu kena beriman kepada Allah, number 1. Kita beriman tak pada Allah? Iman, pas, ya. Dia tak banyak belajar pasal Allah apa, beriman dulu, percaya, yakin. Keyakinan ni penting tuan-tuan, ya. Pasal apa Umar Al-Khattab, syaitan tak dekat dengan dia, ya. Nabi kata pada Umar, kalau kamu lalu di satu jalan, syaitan akan lalu jalan yang lain. Tak nak bertembung Umar tu. Ma laqiyaka asyaitanu salikan fajja illa wasalaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Nasai Bukhari atau Muslim. Nabi kata, mu ni Umar, kalau mu lalu di satu jalan, syaitan akan lalu jalan yang lain. Dia tak nak bertembung Umar tu. Ulama kita antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata antara sebab pentafsiran dia lah pada hadis itu, syaitan takut pada Umar kerana kuwatu imanihi, kekuatan imannya. Sebab tu Wahid Salam Bali dalam buku dia tu, Pelindungan daripada Jin dan Syaitan, dia kata pendinding kita yang paling kuat
daripada makhluk halus, khusus syaitan lah. Seumpama ini ialah iman. Kalau kita iman kuat, okey. Saya dulu tuan, ni biasa duduk sembang kawan-kawan lah. Ada seorang ni dia berlori, dia kata, oh dia hari tu bawa lori balik Kelantan, dia kata tengah bawa kereta, hantu tak ada kepala lalu belah kanan, dia kata. Saya kata betul ke ni? Bukan saya tak percaya, mungkin iyalah, asal awak takut sangat ke hantu, mungkin lah kan. Saya kata saya zaman bujang tuan, banyak kali balik Kelantan tengah malam, aku tak pernah jumpa benda pelik-pelik macam tu. Ada waktu saya takut, saya pasal manusia biasa juga. Ada waktu saya takut. Biasa saya takut ni bila lalu kat Bukit Tujuh, tu macam takut sikit. Tapi tempat-tempat lain saya seorang-seorang buat kereta. Kita kerja restoran, tutup pukul 10 malam, closing pukul 12 baru settle. Pukul 12 tu saya start kereta, saya balik Kelantan seorang-seorang tuan zaman bujang. Tak ada takut pun. Nak takut apa kan? Keyakinan penting. Ada orang ni dia mindset dia macam tu, sikit-sikit hantu, sikit-sikit hantu. Pantang anak sakit sikit, oh hantu lah ni, jin lah ni. Betul tak? Bukan kata tak ada, kita percaya kepada kewujudannya, tapi nak takut apa kan? Tak nak takut-takut lah, kita khalifah. Saya malam-malam naik kereta seorang aja, malam semalam pukul 3 pagi balik. Dah cerita pasal hantu, masa berkumpul tu diorang senyap aja. Saya bukan nak cakap besar, tidak, tapi mindset kita penting lah. Sebab saya memang biasa bersorangan. Saya dulu tuan, sebelum saya jadi ustaz lah kan, saya kerja di Genting Highland, saya ulang alik. Ulang alik, kadang balik pukul 2 malam, pukul 2 malam. Kadang saya naik kereta, kadang saya naik motor. Saya duduk di Taman Kamariah, Gombak, Genting Highland tu. Daripada Gotong naik atas, terang, banyak lampu. Daripada Gotong ke bawah, lampu jarang. Takut juga, bukan tak takut, tapi aku tak pernah jumpa pun. Ada juga setengah-setengah waktu kan, dia kata, cakap besar dia. Bukan cakap besar. Kita manusia, kita khalifah. Kekuatan iman dan keyakinan itu penting dalam hal seumpama ini. Lagi satu, kita tahu jin, syaitan, malaikat bahkan dia bukan boleh tunjuk wajah dia sebenar pun. Mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain seperti manusia dan seumpamanya boleh. Allah Ta'ala nak cerita begitu ya. Baik, jadi tak boleh tuan. Pertama Nabi kata beriman pada Allah, pas. Yang kedua, malaikat-malaikatnya, beriman tak? Beriman, pas. Dia tak belajar malaikat banyak pun. Apa wajib ke hafal nama malaikat tu? Kata wajib ingat 10 nama malaikat. Kalau tak ingat, tak lepas fardu ain. Siapa cakap kat awak? Hak fardu ain tu kan beriman dengan malaikat. Itu aja. Ketuanya adalah Jibril dan dia ada tugas-tugas yang tertentu. Tapi kita tahu secara umum cukup. Tugas malaikat ni ialah taat perintah Allah. La ya'sunallaha amma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak perlu kita tahu in detail malaikat ni kerja apa, malaikat ni kerja apa. Tak perlu. Itu aja, akidah ni very simple. Hak fardu ain lah. Tapi kalau orang tanya, malaikat ni apa ya? Tak tahu malaikat. Aku beriman malaikat, tapi aku tak tahu apa malaikat. Tak boleh lah. Kena tahu jugalah malaikat ni makhluk Allah, makhluk gaib. Kerja dia adalah kerja masing-masing. Macam Jibril turun wahyu, macam-macam tu, cukup lah. Baik. Jadi beriman pada malaikat, ya saya beriman, pas. Apa lagi? Wa kutubihi, beriman pada kitab-kitabnya. Beriman tak? Beriman, pas. Apa lagi? Wa kutubihi wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, beriman tak? Beriman, pas. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat, beriman tak? Beriman, pas. Dan beriman dengan qada dan qadar, beriman tak? Beriman, pas. Ya. Okey ya. Tiba-tiba kita tak beriman dengan salah satu. Dalam konteks hari ni tuan-tuan, banyak orang yang tak beriman dengan qada dan qadar.
Sebenarnya bukan hari ni saja, dulu-dulu pun. Sebab itu kalau dalam bab keimanan, qada ni dia sebenarnya dia ada ilmu yang asing. Dan ulama menulis buku-buku yang separate, kerana isu ni sebenarnya ada golongan yang menolaknya. Dia panggil golongan qadari. Dia kata semua adalah di atas dasar usaha manusia. Tuhan tidak ada campur tangan sama sekali. Dia ada dah dulu. Macam orang hari ni pun ada yang mempertikaikan. Dia kata macam mana Tuhan telah menetapkan segala-galanya. Ya. Tidak ada poin lah dijadikan syurga dan neraka. Ni geng-geng liberal lah biasanya. Ya. Betul tak? Logically macam tu lah. Jadi macam dia kata tak ditentukan. Itu tak boleh. Tolak satu, habis. Sama juga dalam hal ni, malaikat wajib kita beriman. Ada banyak perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Sebab dia memang ada bab khas dalam buku-buku akidah besi rukun iman. Itulah babul iman bil malaikah. Bab beriman dengan malaikat. Ya, banyak yang dibincangkan. Tapi penting-penting hak tu lah. Apa itu malaikat? Malaikat ni makhluk yang diceritakan oleh Allah. Macam saya cakap tadi lah. Ya. Untuk nak buat kerja-kerja Allah. Dia makhluk gaib. Kemudian kita juga perlu tahulah sikit sebanyak daripada sifat-sifatnya. Dia dicipta daripada cahaya, dia boleh berubah bentuk kepada bentuk-bentuk yang lain. Biasanya manusia lah, seumpama yang saya telah sebut tadi. Dia tak lari banyak dengan makhluk-makhluk yang lain macam syaitan, jin, iblis dan seumpama. Di mana tuan-tuan? Pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat boleh lihat malaikat yang saya dah sebut tadi kan. Ada sahabat juga boleh lihat syaitan. Ya. Syaitan ni jin lah. Ya. Jin yang jahat, syaitan lah. Dan kisah ni amat maklum sekali bila tuan-tuan belajar. Mungkin tuan-tuan pernah dengar. Di mana Abu Hurairah dia tangkap syaitan pergi curi zakat tamar ke gandum ke begitulah. Jadi adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Abu Hurairah dia jumpa batu majoriti ulama kata makhluk gaib ni, malaikat-malaikat lah ya. Ni jin, syaitan. Dia boleh saja dilihat oleh manusia. Jika dia bertukar kepada bentuk yang manusia ni lah. Ya. Abu Hurairah buktinya. Ya. Di mana dia kata pada hari Nabi mewakilkan aku untuk jaga harta zakat. Wakalani Rasulullah bihafzi mali zakatin. Nabi suruh aku jaga harta zakat. Tiba-tiba dia kata aku nampak ada seorang lelaki malam tu. Ra'aitu rajulan yahsu minat ta'am. Oh, dia pergi curi makanan di situ. Fa akhastuhu wa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah. Aku pun pegang dia. Aku cakap aku akan report kat Nabi. Mu curi harta awam ni mana boleh? Harta zakat kan? Lepas tu dia kata inni muhtajun wa alayya ayalun wa ana fi hajatin syadidah khallini ataupun khalli anni. Dia kata Allah, aku sekarang ada hajat, aku ni ada keluarga dan aku betul-betul perlu makanan ni untuk keluarga aku, lepaslah aku. Abu Hurairah ni kesianlah, lepaslah dia. Fa khallaitu anhu, aku lepaskan dia. Tiba-tiba pagi esok Nabi tanya Abu Hurairah, Nabi tahu. Nabi kata ma fa'ala bika asiruka al-laila ya Abu Hurairah. Malam tadi kamu ada tahan orang. Apa dia cakap? Apa dia buat? Abu Hurairah pun ceritalah begini. Nabi kata kazabaka. Saya'ud. Nipu tu. Mu tengok malam ni. Yang mari lagi tu. Mari betul. Dan Abu Hurairah melakukan perkara yang sama. Aku akan bawa benda ni pada Nabi. Dia pun cerita benda yang sama. Tolonglah aku orang susah macam tu. Setan ni kuat menipu tuan. Cidik dia. Saya tanya tuan, orang Melayu kalau nak halau hantu, halau setan apa semua dia suka guna garam kan? Betul tak? Tabur garam. Saya tanya tuan, apa bukti yang setan, jin, iblis takut kat garam? Apa bukti? Tuan-tuan boleh badan kita ni ada unsur garam. Perlu kita masin tak? Korek telinga, tengok mulut, masin tak?
badan kita memang ada garam. Tuan-tuan kalau tak ada garam dalam badan, tuan-tuan mati. Kerana garamlah yang kontrol air dalam badan manusia. Saya tak tahulah in detail dari sudut sains, tapi yang kita tahu dari sudut kesihatan macam tu. Manusia memang ada garam. Macam mana manusia boleh masuk dalam badan manusia? Macam mana syaitan boleh masuk dalam badan manusia kalau dia takutkan garam, atau tersakiti, atau terkesan dengannya? Takkan manusia ada garam? Nabi kata asyaitan yajri min ibni Adam macam radam. Syaitan ni dalam tubuh manusia, dia boleh berlari-lari hanya dalam laluan darah manusia. Macam mana pula kata syaitan takut kat garam tu? Nabi sebut dalam Sahih Muslim, arsyu syaitan alal bahri yab'asu saraya a'zamuhum fitnah linnasi a'zamuhum manzilatan. Nabi kata ada yang panjang, ada yang pendek. Syaitan ni tuan-tuan, syaitan ni jin lah. Syaitan ni dia bangsa jin. Jin ni macam Melayu, manusia lah. Manusia ada banyak bangsa. Ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Syaitan pun sama, jin pun sama juga. Jin tu nama makhluk. Dia ada bangsa-bangsa dia juga. Salah satu dia syaitan tu lah. Dia, Allah Ta'ala kata syaitan daripada jin. Jadi sifat dia sama. Bahkan sebagai ulama kata syaitan tu adalah jin yang jahat. Dia jin tapi jin yang jahat. Maradatul jin namanya. Nabi kata syaitan ni istana dia dalam laut. Macam mana kalau syaitan takut kat garam, dia boleh buat istana dalam laut? Sebab tu ulama kita antara Ibnu Jibrin, antara Ibnu Usaimin, bila dia tanya halil milhi ta'assurun bil syaitan, halil syaitan ta'assurun bil jin, adakah garam ini memberi kesan pada jin atau syaitan? Dia kata la dalilu lahu bin syar'i. Tidak ada dalil daripada syarak. Memang tak ada, bahkan bercanggah. Betul tak? Ini tipu syaitan hidup. Tapi tak apalah, petua orang tua kan. Macam Ibnu Jibrin dia kata tak apalah, boleh guna garam tu, tapi tak tahu sama ada dia beri kesan atau tidak. Ada dia nipu je. Memang syaitan ni cerdik kan, dia bodoh, dia bijak tuan. Nabi ajar iqra'u al-Quran, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfur minal baitil ladzi yuqra' fihi suratul Baqarah. Bacalah Quran, jangan jadikan rumahmu seumpama kubur, dan syaitan akan keluar daripada rumah yang dibaca pada surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, nak jauhkan syaitan daripada rumah kita atau apa-apa tempat lah kan, tuan-tuan baca Quran, khusus Al-Baqarah, baca. Takkan Nabi cakap tu tuan tak percaya, bomoh cakap atau ustaz rawatan hak tu tuan-tuan percaya? Apa, mari tabu-tabu tu tabu garam dah, syaitan tak ada lah. Dia ni elakkan kita dia baca Al-Baqarah tu, cerdik dia ni. Kalau tak licik tu bukan syaitan lah. Ha? Saya pun terkena juga dulu. Saya mula-mula posting, saya punya ni lah, bosa ketua kan, dia jenis ni sikit hantu lah. Tak tahulah, dia kata sekolah saya ada hantu. Dia panggil tu omong mana tak datang garam, tabur garam, tabur lada cili kering, tabur lada hitam. Banyak tuan, bakul-bakul. Saya tukang tabur. Tapi dulu okey lah kan, masa baru nak start. After saya belajar, oh bodoh aku dulu. Ya. Baca Quran. Ya. Betul tak? Saya dalam rumah tuan-tuan, saya baca Quran all the times. Ha? Ada orang tuan-tuan ada mengadu dengan saya. Dia kata bila dia baca Quran dalam rumah, dia macam sering bergaduh dengan isteri, macam ada benda something yang tak kena. Tapi bila dia tak baca Quran, macam okey. Dia rasa macam tenang, rasa macam aman. Bila baca Quran, dia main serabut pula. Oh, pelik demo ni. Jadi dia kata, macam bagus aku tak payah baca Quran lah macam ni. Kerja setan belaka tu. Betul tak? Ha? Dia nak suruh kita rasa baca Quran ni tak kena. Bila baca, bergaduh. Bila tak baca, tak bergaduh. Orang baca elok je, dia baca bergaduh lah. Tak tahu lah kan. Setan ni bijak, orang-orang yang tak belajar, tak ada ilmu. Sebab itu Haid Salam Bali, dia kata dalam buku dia tu,
Masalah utama kita ni dalam hal ini ialah kejahilan. Bila kita jahil, madkhulun min madakhili syaitan. Syaitan boleh saja menipu kita dalam banyak hal. Jahil saja. Ya tak? Ya. Balik pada yang tadi, isyak dah tu. 5 minit dah. Nak habis yang kisah Abu Hurairah je. Jadi 3 kali tuan berlaku begitu. Ujung sekali tuan, dia nak bawa juga pada Nabi. Dah 3 kali kena tipu. Mana boleh tahan? Tak? Dia pun kata pada Abu Hurairah, "Da'ni u'allimka." Ya. Syai'an law qara'tahu la hina apa nama? Dia kata pada Abu Hurairah, "Da'ni u'allimka syai'an nafa'akallahu bihi." Lepaskanlah aku akan ajar kamu satu perkara yang Allah Ta'ala akan beri manfaat kepadamu. Abu kata apa benda? Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi hatta takhtimaha fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafizun fala yaqrabuka syaitanu hatta tusbih. Ya. Bila kamu pergi ke tempat tidurmu, yang ni kamu nak tidur kan, kamu bacalah ayat kursi. Nescaya akan ada penjaga daripada Allah yang akan menjaga kamu sampai pagi. Dan tidak ada syaitan, iblis, jin yang akan dapat mengganggumu sampai keesokan harinya. Oh, dia ajar Abu Hurairah benda tu. Jangan ingat depa tak berilmu entah dia boleh ajar Abu Hurairah tu. Jadi Abu Hurairahnya esok ni bagi tolak Nabi. Apa jawab Nabi? Kazabaka wa huwa sadu. Ya Abu Hurairah, ata'lam man khatabaka muzu salasati layalin kan hadis tu wujud. Nabi kata pada Abu Hurairah, kazabaka wa huwa sadaqaka wa huwa kazub. Ata'lam man khatabaka muzu salasa layal faqala zaka syaitan. Nabi kata pada Abu Hurairah, dia telah bercakap benar walaupun dia adalah seorang yang amat-amat berdusta. Kamu tahu tak kamu cakap siapa malam tadi ataupun 3 malam yang sebelum ni? Dia kata tak, zaka syaitan. Nabi kata itulah syaitan. Ya. Sebab itu antara sunnah sebelum tidur ialah kita membaca ayatul kursi di samping set-set zikir yang lain. Ya. Di mana ia satu bentuk perlindungan daripada kejahatan-kejahatan yang berlaku, bukan hanya yang bersabit dengan yang gaib ni lah, ya, jin, iblis, syaitan dan seumpamanya, dan kita berharap kejahatan-kejahatan yang bersifat luaran juga, fizikal juga, ya. Dan lain-lain ulama dan para ulama juga mengatakan bahawa ayat kursi ni bukan hanya tertentu kepada tidur, walaupun ada sunnahnya khususnya masa tidur lah, tapi dengan sebab ayat ni dalam kes ni dapat dijadikan orang kata perlindungan lah kepada kita, mereka menggalakkan kita juga pada membacanya pada waktu-waktu yang lain, every time, everywhere, untuk mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, antara pendinding yang paling ampuh, bukan yang mistik-mistik sajalah, daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Sesuailah tuan-tuan dengan nama ataupun status ayat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rasul, itulah Sayyid Ayat Quran, penghulu ayat Quran. Ya. Jadi tuan-tuan kena banyakkan baca ayat kursi, insya-Allah. Ada orang ajar baca ayat kursi sekali tu hembuh depan, sekali hembuh kanan, sekali hembuh kiri, sekali hembuh depan, depan belakang kanan kiri, hembuh atas pula, hembuh bawah pula, lepas tu hembuh keliling, 7 kali hembuh dia kata. Nak keluar rumah ke, nak masuk rumah ke, tak payah hembus. Nabi ajar baca saja. Baca saja. Ya. Awak ingat awak bijak pada Nabi. Ya. Yang jaga kita Allah. Ini hanya satu bentuk bacaan untuk kita bermunajat minta dengan Allah. Jaga Allah. Jangan ingat bila kita hembus ayat kursi duduk depan. Hembus kanan, ayat kursi duduk kanan. Tak ada lah. Ya. Tak. Ya. Kita baca saja sebanyak-banyaknya, insya-Allah tak, di samping yang lain lah, ya.
Mungkin setakat tu dulu. Anda tanya apa? Ada salah nak? Tak ada. Next nanti kita akan sambung lagi ayat ini. Adalah beberapa poin-poin penting bersabit dengan malaikat, kerana ia melibatkan keimanan dan perkara yang penting juga, ya. Dan saya lihat tak banyaklah soal-soal gaib, khususnya malaikat, jin dan seumpamanya ataupun syaitan dibincangkan. Benda ni tuan-tuan akan belajar kalau tuan-tuan belajar akidah besi rukun iman. Amat menarik sekali. Seumpama yang kami belajar di universiti, kami belajar akidah besi rukun iman, one by one, daripada beriman kepada Allah, beriman pada Nabi, Rasul, apa semua, sampailah kepada qada dan qadar, ya. InsyaAllah ta'ala aku likulaza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah.